Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam perkongsian zaman akhir bagi kali yang ke-33. Hari ini Selasa, 3 hari bulan 8. Info terkini. Yang pertama, baru-baru ini Eropah dilanda banjir luar biasa. Banyak kematian, kehilangan, kerugian, kemusnahan, dan sekarang kebakaran pula menjadi-jadi. Di Turki, 95,000 hektar kawasan musnah terbakar setakat ini. Sedangkan purata kebakaran tahun-tahun lalu hanya 13,000 hektar. Ini pun masih duk terbakar lagi, masih duk tambah lagi. Di Greece, setakat ini sudah 13,500 hektar. Sedangkan purata biasa 7,500 hektar sahaja. Di Itali, sekali lagi dilanda kebakaran selepas lebih 20,000 hektar hutan, kebun zaitun dan tanaman musnah terbakar di Sardinia hujung minggu lalu. Tambah pula lagi. Di Spanyol, bomba masih cuba memadamkan kebakaran hutan yang berlaku sejak Sabtu lalu. Tak habis-habis lagi. Itulah, akhir zaman ini 4 unsur utama alam ni asyik mengamuk. Api, air, tanah dan angin. Api ni cabang-cabangnya letusan gunung berapi, kebakaran. Air pula cabang-cabangnya banjir, tsunami, hujan batu, wabak bawaan air. Tanah pula cabang-cabangnya gempa bumi, tanah runtuh, ribut pasir. Angin pula cabang-cabangnya puting beliung, taufan, ribut, wabak bawaan angin dan sebagainya. Semua ini tentera Allah. Pada hakikatnya semuanya kerja Allah. Tapi wilayah kerja Allah ni kita tak boleh masuk campur, diharamkan bersibuk-sibuk dengannya. Kerana wilayah kerja Allah, wilayah hakikat itu tidak dipersoal. Yang akan dipersoal, pasti dipersoal ialah wilayah syariat, iaitu wilayah kerja kita. Yang akan dipersoal ni wilayah yang di dalamnya terdapat usaha dan ikhtiar kita. Yang wilayah hakikat itu kita imani, kita yakin, kita pegang tanpa persoal. Semua kerja Allah. Kita yakin selesai wilayah hakikat. Yang wilayah syariat ini yang akan dipersoal dan akan dibalas, itu pasti. Jadi Allah suka jika kita ni ambil tahu dan ambil faham tentang 4 unsur utama alam ini. Lebih-lebih lagi zaman sekarang. Apa halnya? Bagaimana berlaku? Apa puncanya? Siapa pelakunya? Manusiakah, alamkah atau apakah? Apakah kesannya? Apa bahaya-bahayanya? Apa yang kita boleh manfaatkan? Apa kata Al-Quran dan As-Sunnah tentang 4 unsur alam ini? Mengapa 4 ini penting pada akhir zaman dan zaman akhir? Dalam Al-Quran dan As-Sunnah banyak pesanan-pesanan agar kita ambil tahu dan ambil tindakan yang berkaitan dengan 4 unsur alam ini. Lebih-lebih lagi pada zaman akhir ini. Itu wilayah syariat kita kena ambil berat. Wilayah hakikat kita yakin semua kerja Allah 100%. Dia sahaja pada hakikatnya yang ada kuasa. Seterusnya, Rusia mungkin mempunyai kapal selam paling membinasakan. Kapal selam yang paling membinasakan di dunia ketika ini. Nama kapal selamnya Vladimir the Great. Sebelum ni dia keluarkan The Checkmate, satu pesawat tempur yang hebatnya. Kita sentuh. Ini Vladimir the Great. Dia merupakan satu kapal selam hypersonic yang mampu menyelam lebih daripada 500 meter kedalaman. Biasanya kapal selam Rusia ni tak ada yang dapat selam lebih daripada 400 meter. Kalau selam lebih lagi akan wujud macam-macam masalah dah.
Dan kalau sampai ke tahap 900 meter kedalaman, kapal selam pun boleh meletup. Kapal Vladimir the Great ini dipercayai mampu membawa peluru berpandu hypersonic Zircon yang kelajuannya 2.7 km sesaat. Lajunya. Dan kapal selam ini juga boleh membawa 20 peluru berpandu antara benua. Maksudnya jarak jauh lah. Yang sejauh dia boleh musnahkan bandar dalam jarak hampir 10,000 km daripada tempat yang dia lancar itu. Sebab itulah dinamakan kapal selam ini kapal selam paling membinasakan di dunia. Yang ketiga, kru kapal korban terbaharu C-19 di Singapura. Singapura pun nampak trendnya lebih kurang US dan negara-negara Eropah juga. Lepas pemvaksinan besar-besaran, kemudian kes jadi sangat kurang sampai nak dibebaskan. Lepas tu dia menaik balik. Mungkinlah sebab varian-varian baru kan. Wallahu alam. Kita tengok data-datanya daripada Disember 2020 sampai April 2021. Ada satu saja kematian di Singapura. Lepas daripada itu, sejak Mei sampai sekarang dah ada 8 kematian. Kes harian pula purata sebelum-sebelum itu belas-belas sehari. Jarang yang ada puluh-puluh. Kemudian dia turun sampai jadi 1 digit saja sehari. Kadang-kadang tak ada. Lepas tu dia mula naik 48 kes sehari, naik 60 sehari, 180 sehari, 195 sehari. Start daripada pertengahan Julai. Sampai sekarang masih lebih 100 lagi. Sekarang ni khabar terbaru nampak China pula. Naik pula dah. Allah. Yang keempat, India menghantar 4 kapal perang ke Laut China Selatan. Tambah pula lagi. Mereka akan bersama-sama dengan tentera laut AS, Jepun dan Australia dalam latihan ketenteraan. Selain itu, mereka juga akan buat latihan dengan Singapura, Vietnam, Indonesia dan Filipina. Sementara itu, China masih kemukakan tuntutan terhadap hampir semua wilayah di Laut China Selatan. Entahlah apa nak jadi. Yang kelima, Duta Rusia ke Amerika Syarikat memaklumkan Washington mengarahkan ke semua 24 orang diplomat Rusia meninggalkan negara itu menjelang 3 September. Dia suruh keluar dah. Apa pula nak jadi tu? Allah. Okey, selesai bahagian perkongsian tentang berita. Slot seterusnya, ini sebagaimana yang kita sebut semalam, pengijazahan amalan. Sebelum ini, kita dah ceritakan tentang amalan lafaz zikir harian Tariqah Ghazaliyah yang biasa diamalkan. Tuan-tuan rujuklah semula kuliah kita sebelum ini. Untuk zaman akhir ini, amalan ini ada variasinya, ada versinya yang khas, yang khusus. Ia akan dikeluarkan apabila tiba masanya. Jadi, dari satu zaman ke satu zaman, satu guru ke satu guru, amalan khusus ini dibawa dan diperturunkan. Setakat yang kita tahu, tak ada orang yang di luar daripada Tariqat Ghazaliyah yang mengamalkannya. Yang kita nak cerita inilah, yang zikir harian itu memang ramai amal dah. Wallahu alam. Dalam Tariqat Ghazaliyah sendiri pun tak ramai yang mengamalkannya dan kekal dengannya, sebab ia merupakan amalan untuk waktu-waktu yang ada keperluan, dan amalan mursyid-mursyidnya dan mu'alim-mu'alimnya sahaja. Dalam kalangan pengamal Tariqah Ghazaliyah hari ini pun, yang daripada jalur kita ini, ada 2 orang sahaja yang menjadi pengamalnya. Selain saya, ada 1 orang lagi ikhwan di Jerantut, Pahang. Ini 2 orang. Tapi apabila dah tiba zaman akhir,
amalan ini dia kena dibuka. Dibuka kepada semua umat Islam. Sesiapa yang berminat, bolehlah mengamalkannya. Mengapa sebelum-sebelum ini guru-guru tarikhah ini tak buka pun dan tak sampaikan pun amalan ini? Kerana amalan ini dia perlu disampaikan setelah tiba masanya. Jadi guru-guru tarikhah Ghazaliyah ini dari dulu sampailah sekarang, dia ada amalan ini dan memang kena bersedialah untuk mengeluarkannya apabila tiba masanya. Tapi belum dikeluarkan itu kerana masanya yang ditunggu tak sampai-sampai, walaupun mereka menanti. Sampai ke akhir hayat mereka pun tak tiba-tiba lagi. Maka amalan ini pun terus diamanahkan kepada pewaris-pewaris mereka dari satu generasi ke satu generasi. Sampai keadaan-keadaan yang begini, kena keluarkan. Hari ini, pada zaman ini, dengan kejadian-kejadian, dengan petunjuk-petunjuk, dengan alamat-alamat, dengan petanda-petanda lah, yang ada sekarang ni, nampak gayanya dah sampai masanya. Memang tak sangka sungguh lah. Zaman kita ini yang sampai masanya. Jadi, memang kena dikeluarkan dan disampaikan. Sebelum ini, khususnya dalam 2 tahun inilah, ketika wabak merebak semua ni kan, macam-macam masalah. Apabila orang bertanya kepada kita tentang amalan-amalan lah untuk menghadapi dan melalui zaman ini, kita bagi satu jawapan sahaja, iaitu istighfar. Amalan-amalan yang lain pun dah banyak lah. Ulama-ulama bagi kan. Bagus-bagus belaka. Tapi bila tanya kepada kita, istighfar. Itu pendek aja, istighfar. Yang lain buat. Kalau tanya pandangan pihak kita, istighfar. Yang tu kita bagi. Sebab waktu itu, kita tak nampak tak cukup lagi petandanya untuk kita sampaikan. Di sekarang ini, pada pandangan kita sudah sampai. Apa yang sampai, sudah sampai zaman akhir. Nak tahu beza akhir zaman dan zaman akhir ini, bolehlah rujuk semula kuliah-kuliah kita yang terdahulu. Dan zaman akhir ini pun, dia ada 3 fasa. Zaman akhir ni berada dalam akhir zaman. Ada fasa-fasa besar dia. Bila sampai zaman akhir, ada pula pecahan-pecahan dia lagi. Zaman akhir ini terbahagi kepada 3 bahagian. Yang pertama, fasa awal zaman akhir. Yang kedua, fasa pertengahan zaman akhir, atau kita kata kemuncak lah. Yang ketiga, fasa akhir kepada zaman akhir. Zaman akhir ni ada 3 masa: awal, pertengahan atau kemuncak, dan pengakhiran dia. Yang sekarang ini sampailah sudah zaman akhir, iaitu pada awal zaman akhir. Awal zaman akhir. Kalau pertengahan dan kemuncaknya itu nanti dah keluar dah. Jelas-jelas keluar. Al-Mahdi, Dajjal, Nabi Isa, Ya'juj, Ma'juj dan sebagainya. Jadi kita terus kepada amalannya. Tuan-tuan masih ingat lagi rasanya tentang amalan lafaz zikir harian yang 1000 kali sehari itu. Boleh rujuk kuliah kita sebelum ini. Jadi sehari 1 lafaz, maka 7 hari adalah 7 lafaz. Sekarang, eloklah jika kita dapat amalkan yang ke-7 lafaz itu dalam masa 1 hari. Kalau dulu hari Jumaat, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, 1000. Sekarang ni pada hari Jumaat itu, semua sekali buat 7. Itu secara ringkas. Bagaimana cara pengamalannya? Macam mana kifiatnya? Lebih kurang beginilah. Ada 2 kaedah. Kaedah yang pertama, contohnya hari ini, hari Selasa. Lafaz zikir harian yang 1000 pada hari Selasa ialah selawat ke atas Nabi SAW. Sekurang-kurangnya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, dan sebagainya lah. Jadi kita buat yang itu 1000. Habis, kita sambung dengan lafaz untuk yang esoknya, hari Rabu. Lafaz untuk hari Rabu ialah istighfar. Sekurang-kurangnya
Astaghfirullahalazim 1000. Kemudian habisnya itu sambung pula yang hari Khamis. Hari Khamis ini dia ada tasbih dan tahmid. Subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim 1000 kali. Begitulah seterusnya. Hari ini Selasa, yang lafaz Selasa sambung sampai lafaz Isnin. Ada 7 lafaz yang kita buat dalam masa satu hari. Setiap satunya 1000 kali. Cara yang kedua, tuan-tuan pun mungkin masih ingat lagi penjelasan kita sebelum ini. Lafaz zikir harian ini sebenarnya yang nombor 1 itu tidak bermula pada hari Ahad, tapi bermula pada hari Jumaat. Jadi hari ini hari Selasa. Sungguh pun hari Selasa, tapi kita boleh mulakan dengan yang nombor 1, iaitu lafaz untuk hari Jumaat. Kita mulakan dengan Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah 1000 kali. Habis yang tu terus sambung yang hari Sabtu. La ilaha illallah, La ilaha illallah 1000 kali. Lepas tu sambung dengan seterusnya lah, sampai hari Khamis. Esok pun macam tu juga, mula dengan yang hari Jumaat. Begitulah setiap hari. Jadi ada 2 kaedah. Nak guna yang mana-mana satu pun boleh. Mestikah 1000? Tidak mesti. Sekiranya setiap satu lafaz itu hendak dibuat 100, yang lain-lain pun 100 lah. Sekiranya setiap satu lafaz tu nak dibuat lebih kurang 500, yang lain-lain pun lebih kurang 500 lah. Ikut kita. Jadi setiap hari sekarang ini kita sudah boleh mengamalkan ke-7 lafaz sekaligus, mengikut tertibnya. Okey, alhamdulillah hari ini kita sudah selesaikanlah amanah yang kita pegang daripada guru-guru kita lah. Yang mana mursyid-mursyid, guru-guru muallim tarikat Ghazal ini pegang zaman berzaman. Pada hakikatnya semuanya daripada Allah. Cuma dari segi syariatnya kita selaku yang diamanahkan. Jadi saya mengijazahkanlah amalan ini kepada tuan-tuan yang mahu mengamalkannya. Ikhlaskan hati amal. Okay, Allah rasa lapangnya hati bila dah disampaikan. Okay, ada persoalan, timbul persoalan. Orang tak tanya yang ni timbul persoalan. Apabila kita dah amal ni, kita ni kebal kah? Dah terselamat kah? Jadi satu macam super power kah? Nabi-nabi pun yang lagi hebat amalan-amalan mereka terkena juga musibah sesekali. Begitulah juga dengan kita. Kita amal sahaja. Apa yang Allah bagi, itulah kita terima lah. Okay, selesailah bahagian pengijazahan amalan. Bahagian yang terakhir. Okay, hari ini kita nak sentuh sikit tentang Bani Tamim. Tamim, Yamim. Sebab ada kaitan dengan yang sharing kita sebelum-sebelum ni. Okay, Bani Tamim. Orang-orang daripada Bani ini digelar At-Tamimi. Tamim, Yamim. Pada zaman Rasulullah SAW, mereka banyak terdapat di timur laut. Timur laut semenanjung tanah Arab. Tuan-tuan tengoklah peta semenanjung tanah Arab tu, kemudian perhatikan ke arah timur laut. Masa Rasulullah dulu situlah. Sebab mereka belum tersebar luas lagi kan. Ramai di situ. Kemudian dari zaman ke zaman mereka pun semakin bertebaranlah ke serata dunia. Macam bani-bani yang lain jugalah. Sekarang Bani Tamim ini masih ramai lagi di Saudi, Qatar, Jordan, Iraq. Daripada Bani Tamim ini lahir ramai tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang okey pun ada, tokoh-tokoh yang tak okey pun ada, biasalah. Antara tokoh-tokohnya, yang pertama Syekh Edabali. Syekh Edabali ini merupakan guru sufi merangkap penasihat kepada Uthman Ghazi, pengasas kepada Daulah Uthmaniyah di Turki. Ini ulama sufi. Yang kedua, Jasim Al-Thani,
Yang ini orang yang mengasaskan negara Qatar. Sampai sekarang keturunannya. Yang ketiga, Abu Mansur Al-Baghdadi. Ini satu orang ulama Syafi'iyah zaman dulu. Yang keempat, Abu Al-Fadl At-Tamimi. Gelaran dia Tamim kan, At-Tamimi. Ini tokoh besar kepada tarikhah Junaidiyah zaman dulu-dulu. Dan termasuk juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Dikatakan dia ini pun keturunan Bani Tamim juga, pengasas ajaran Wahabi. Bani Tamim ini ringkas kata bukan daripada suku Quraisy. Itu Bani Tamim. Ada satu lagi Bani yang terkenal, iaitu Bani Taim. Ta, ya, mim. Kalau Bani Tamim tadi, ta, mim, ya, mim. Bani Taim ni, ta, ya, mim. Bani Tamim, ejaan dia T-A-M-I-M. Bani Taim, ejaan dia T-A-Y-M. Berbeza. Orang Bani Taim bergelar At-Taimi. Orang Bani Tamim bergelar At-Tamimi. Berbeza. Pada zaman Rasulullah SAW, Bani Tamim, Bani Taim, Bani Tamim banyak di timur laut yang kita sebut tadi tu kan. Timur laut semenanjung tanah Arab. Manakala Bani Taim, dia banyak berada di barat tanah Arab, di sebelah Hijaz. Yang Bani Tamim tadi di sebelah Najd, ke utara Najd. Maksud dia lebih kurang timur laut kepada semenanjung tanah Arab. Yang Bani Taim tadi, dia ni di sebelah barat, di sebelah Hijaz. Bani Tamim, ringkas kata, bukan daripada suku Quraisy. Sementara Bani Taim merupakan salah satu daripada suku Quraisy. Tokoh-tokoh pun berbeza. Siapakah antara tokoh-tokoh Bani Taim? Tokoh Bani Taim ni ialah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar. Lagi sahabat Nabi yang terkenal Talhah bin Ubaidillah. Lagi Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi Muhammad SAW. Tokoh-tokoh pun berbeza. Bani Taim pun tersebar ke merata tempat dah. Dan di tanah Arab, dan masih banyak lagi di tanah Arab dan di sekitarnya. Kita cerita tentang perbezaan ini terlebih dahulu. Dalam kuliah-kuliah akan datang, kita nak tengok kaitan antara Bani Tamim, bukan Bani Taim yang Sayyidina Abu Bakar tadi, tapi Bani Tamim yang Syekh Adabali tadi, dengan apa yang Rasulullah buat untuk Palestin. Kita sentuh sebelum ini. Dan apa yang Imam Al-Ghazali buat untuk Palestin, yang kita sentuh sebelum ini. Jadi insya-Allah yang itu kita sambung dalam kuliah yang akan datang. Jadi sampaikanlah walau satu ayat, walau satu link, walau satu isyarat pun, terutamanya kepada orang-orang yang kita sayang. Zaman sekarang ini ruang dakwah lagi mudah kan. Kita ada kemudahan internet ni. Dalam kuliah kali ni tak sempatlah kita nak sentuh lanjutan tentang hadis Jibril, tentang prepping, tentang East of Eden pun tak sampai-sampai lagi. Sebab nak sampai ke East of Eden tu ada cerita-cerita yang kita kena masukkan juga di dalam. Sekadar itu saja. Jika ada salah dan silap, saya mohon banyak-banyak maaf. Jadi amalan yang kita kongsikan itu bolehlah diamalkan. Sekadar itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah.